mari kita jawab dulu. Mari kita jawab dulu tomahan dari pihak macam-macam pihak ni lah. Banyak benarlah dia punya tomahan. Yang saya nampak di sini ada jawapan yang dijawab oleh Rafizi Ramli. Kita akan lihat apakah jawapan beliau. Saya rasa patut kita dengar, kita baca, kita fahamkan. MOU kerajaan perpaduan jauh lebih demokratik. Maknanya kalau ada orang kata MOU kerajaan perpaduan ini diktatorship, kuku besi, macam-macam istilah mereka. Dan mari kita lihat apa poin-poin yang telah disampaikan oleh Rafizi Ramli yang saya rasa menarik, ya. Pertama sekali dia kata perjanjian persefahaman MOU antara Pakatan Harapan PH dengan gabungan parti yang menyokong pembentukan kerajaan perpaduan disifatkan langkah jauh lebih demokratik berbanding ketika kerajaan di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi tuan-tuan, kalau sebab itu saya ingin mengingatkan kepada tuan-tuan apa yang berlaku kepada kita selama beberapa tahun, lebih kurang 2 tahun lebih, ya, lebih dari 2 tahun, di mana rakyat Malaysia terperangkap di rumah. Kadar bunuh diri setiap hari, berpuluh-puluh orang bunuh diri. Kemudian Muhyiddin Yassin juga tidak mahu membawa ataupun membenarkan usul undi percaya ataupun undi tidak percaya. Ya, dan akhirnya di hujung-hujungnya, oleh kerana PKP sudah habis, dia tambah pula lagi dengan darurat. Semua ini membuktikan bahawa PN itu lebih zalim, lebih diktator daripada apa yang sedang kita lalui ini. Jadi sebab itu apabila Rafizi Ramli menjawab ini persoalan ini, Timbalan Presiden Keadilan, iaitu saudara Rafizi Ramli yang juga Menteri Ekonomi sekarang, juga merasakan termasuk keputusan mengadakan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri pada sidang media, sidang Dewan Rakyat besok. Ini juga petanda bahawa membenarkan usul ini ataupun tidak menghalang usul undi percaya besok juga adalah tanda yang kerajaan perpaduan ini lebih demokratik daripada kerajaan abah kau. Abah kau, ya. Nampak manis tapi penuh dengan racun. Inilah dia. Tapi saya pun pelik juga. Kita dengar, ya. Kita dengar tiba-tiba mereka buat laporan. Saya rasa pelik sungguh. PN ini, apa kamu buat laporan? Kami dulu tak buat laporan macam inilah, kamu masuk ikut belakang ke ikut ini, mana ada kita buat laporan polis. Sebab apa? Kita tak mau jadi gaduh-gaduh, kan? Oh, tak ada, dia orang buat laporan polis pula. Kita dengar. Pemuda Perikatan Nasional membuat laporan polis berkenaan perjanjian persefahaman kerjasama yang didakwa merosak dan memudaratkan demokrasi. Ketua Pemuda Ahmad Fadli Syari menyifatkan perjanjian antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah dan Warisan itu memudaratkan kerana ia memerlukan ahli parlimen gabungan dan parti terbabit mengundi hanya satu cara yang dikendaki oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Okey, pertama sekali, ini mereka kata, walaupun semalam saya dah ulas sedikit lah, tapi Pemuda Perikatan Nasional ini membuat laporan polis berkaitan dengan perjanjian persefahaman kerjasama. Apa yang salah? Nak buat laporan, saya nak ingatkan kepada pemuda ni, takut dia terlupa lah. Laporan polis ni hanya yang melibatkan perkara-perkara yang jelas melanggar undang-undang. Ini tak jelas melanggar undang. Apa melanggar undang-undang? Apa? Tak, kalau tuan-tuan lah, tuan-tuan perempuan sekalian, kalau PN ni kata buat perjanjian, mana-mana perjanjian yang mereka tak terlibat pun dalam perjanjian itu, lepas tu mereka kata itu bercanggah dengan undang-undang.
Saya rasa pelik sangatlah mereka ni. Perjanjian ini adalah kesepakatan. Apa salahnya dari segi undang-undang? Tak tahulah, saya tengok pelik. Sangat-sangat pelik. Tak, kalau ada orang yang membela sangat PN ini, hampa semua ni sebenarnya dah kartun, dah jadi cerita kartun. Lepas tu dia kata pula pakatan jahat. Apa yang jahatnya? Jahat sebab kamu tak boleh curi ahli kami, ya, ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan. Sebab itu kamu kata jahat. Yang sebenarnya jahat, ya, yang sebenarnya jahat siapa? Yang sebenarnya jahat adalah kamu ketika kamu merampas kuasa pada bulan Februari 2020. Sepatutnya kamu rasa malu bila nak panggil orang pakatan jahat. Kamu sebenarnya yang lebih awal, lebih jahat daripada orang lain. Kamu mengajar, dan termasuk tok-tok guru ni, pak lebay ni, tak rasa malu. Sebenarnya kamulah yang awal dahulu berada dalam pakatan jahat yang menjatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat pada Februari 2020. Dan tambahan lagi, kata Rafizi Ramli, dia kata, beliau berkata malah 148 ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan sebenarnya bebas untuk mengundi mengikut kepakaran dan pandangan masing-masing, kecuali dalam perkara terbabit dengan keabsahan seperti yang telah pun termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Akta Anti Lompat Parti. Fahamlah. Sebab itu kamu nak bersilat lagi, kan? Kamu nak membodohkan rakyat lagi, ataupun nak membodohkan wakil-wakil rakyat. Kali ini minta maaf. Sebab itu saya kata, sekali bolehlah menipu. Alah, masuklah 2 kali. Tapi kalau nak masuk 3 kali kamu nak menipu juga, takkanlah sampai 3-4 kali kamu nak menipu. Rakyat takkan benarkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada wakil rakyat bergabung ni, daripada PH, daripada BN, daripada GPS dan GRS, dan termasuk juga warisan. Saya ucapkan tahniah kerana anda mempersaksikan bahawa anda lebih smart daripada wakil-wakil rakyat PN ini. Nampak sangat mereka ni cakap tak serupa bikin. Mereka yang dulu menghancurkan demokrasi, tiba-tiba sekarang mereka kata orang pakatan perpaduan ni pula mereka kata menghancurkan demokrasi. Memang tak masuk akal. Jadi kalau ada walaun, beritahu dengan wakil-wakil rakyat apa tu, beritahu dengan kena belajar lagi lah, kata. Silat bunga tu tak cukup lagi. Kena belajar lagi silat politik ini. Sebab itu bila kita kata dulu hampa buat menipu rakyat, tiba-tiba hampa curi wakil-wakil rakyat ini dan bentuk kerajaan yang haram. Lepas tu hampa kata, oh kamilah yang bersih, kamilah yang paling stabil. Rupanya penyamun besar. Inilah dia, tuan-tuan. Dan maknanya tidak ada percanggahan dengan Akta Anti Lompat Parti. Ya? Kalau nak lawan juga dengan akta ini, bermakna kamu lawan dengan undang-undang, dan berakibat kepada hilangnya kedudukan kamu sebagai wakil rakyat. Apa yang salahnya dari segi undang-undang? Itu jelas ada dalam perlembagaan. Sebab yang meluluskan juga termasuk kamu juga dulu menyokong, sebab 2/3 kan, mungkin sebahagian tak sokong. Tapi undang-undang anti lompat parti itu sudah pun terlaksana. Ya, sudah pun terlaksana. Dan kita harap, ya betul, 2/3 sokongan sudah ada kalau 148. Selalunya ada 2 bentuk undi di parlimen yang bersabit keabsahan kerajaan. Pertama, jika ada usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Itu yang pertama. Keduanya, undian kepada bajet tahunan dibuat. Selain daripada 2 undi ini, sebenarnya ahli parlimen bebas untuk mengundi mengikut pandangan masing-masing, dan itu tidak tertakluk kepada pasal 4 dalam perjanjian ini. Ya. Jadi bagi saya ini jauh lebih demokratik berbanding dengan keadaan berlaku sebelum ini sewaktu Muhyiddin dan Perikatan Nasional berkuasa. Jadi kalau nak bersilat, silakanlah bersilat. Tapi
kalau belum habis ilmunya, tuntutlah lagi, kan? Dulu kamu tunjuk dah perbuatan yang sangat hodoh, sangat hina. Kamu curi, penyokong orang, penyuri. Oh, tak apa, kami nak selamatkan negara. Tak ada dah. Sekarang ni dah tutup cerita tu dah. Pura-pura tipu muslihat ni dah tutup dah. Jadi besok, kita tunggu. InsyaAllah, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendapat insya-Allah undi lebih dari 2/3 di Parlimen, dan kita tunggulah saat-saat tersebut. Dan saya berharap tuan-tuan janganlah dengar kata-kata hasutan daripada Datuk Mas Ermiati Samsudin yang dia kata mendakwa MOU yang memaksa ahli Parlimen undi usul kepercayaan terhadap Perdana Menteri atau kerajaan PH. Barisan Nasional dianggap tidak berperlembagaan dan akan membawa kepada pemerintahan diktator. Jangan dengarlah ini. Ini adalah khayalan, dan sebenarnya mereka lah yang awalnya sebagai diktator.